السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يفقهوا أقوالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita nikmat yang besar pada hari ini. Allah nikmat iman, di mana daripada kalangan manusia, ramai-ramai manusia, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memberi nikmat iman ini, yang ini kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang terbesar. Di antara banyak-banyak nikmat, nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Jika nikmat iman ini tidak ada pada diri seseorang, maka hinalah manusia itu ataupun hamba itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sungguhnya orang-orang yang terpaut di hatinya untuk datang ke masjid, beriktikaf, yang selalu mengingat diri dia tentang masjid, rajulun mu'allakun bil masjid, seorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid ataupun terikat dengan masjid, maka itu adalah salah satu daripada ciri-ciri orang-orang yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini, bulan ini adalah bulan Rajab, di antara salah satu daripada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, di mana selepas daripada Ramadan, afdal kita berpuasa di bulan-bulan haram ini. Lebih-lebih lagi bulan haram yang kita pada hari ini adalah bulan Rajab, di mana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengikat kepala, mengikat perut ataupun mengikat kepala, bersungguh-sungguh untuk persediaan ke bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan itu banyak, sudah pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita banyaknya fadilat pada bulan Ramadan. Lalu kita perlulah membuat persediaan. Itulah yang dijanji, yang dibuat oleh salafus salih, iaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada bulan ini berlakunya peristiwa yang besar, namakan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam panjang cerita dalam Isra Mi'raj, ada satu penekanan ataupun ada satu peristiwa yang penting yang perlu kita ingat, iaitu peristiwa Allah Subhanahu wa taala memberi tanggungjawab kepada manusia di atas muka bumi ini untuk salat 50 waktu pada awalnya, kemudian menjadi 5 waktu. Kerana apa? Kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pasti tidak mampu mengerjakan 50 waktu dalam sehari semalam.
Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini insyaallah, saya ambil daripada kitab Riyadhus Shalihin, antara kelebihan orang yang mendapat kelebihan sembahyang secara berjemaah. Hadis kalau kita ambil daripada bab dalam Riyadhus Shalihin ini, taman-taman orang soleh ini, bab ikhlas wa ihdharun niyah, bab yang menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat. Ada satu hadis yang menarik yang saya nak kongsi pada malam ini, yaitu hadis berkenaan dengan kelebihan sembahyang salat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخص خطوة لم يخطو خطوة ataupun khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatan wa hutta anhu biha khati'atan hatta yadkhul al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli, solat seorang lelaki, fi jama'atin, pada solat berjamaah, tazidu ala salatihi fi baitih, melebihi ke atasnya, ke atas lelaki tersebut, salatihi fi baitih, solatnya di rumah, solatnya di rumahnya, wa salati fi suqi, dan salatnya di suq, di pasar, bid'an wa 20 darajah. Berapa? Bid'an wa 20 darajah. Bid'an 3 hingga 10. Kalau kita terima bid'an ini 3 hingga 10, wa 20 darajah. Wa 20 itu 20. Tak. Jadi 30 lebih. 30 lebih. Lebih tu berapa? Lebih tu 3 hingga 10. Tak. Ni dalam hadis ni. Ada dalam hadis lain sebut 27, tak? 27 darajat. Tak. Sembahyang jemaah, sembahyang berjemaah. Ni 20 lebih, 20 lebih, bid'an. Lebih tu berapa? 3 hingga 10. Mungkin 23, mungkin 24, 25, sampai ke 30. Tak? Kalau bid'an, kalau terjemahnya begitulah, 3 hingga 10. Tak? Darajah. Tak? Wa dzalika anna ahadahum, dan demikian itu sebab dapat banyak tu. Ada yang tafsirkan bid'an wa 20 ini bukan 20 lebih, bukan 20 lebih, bahkan banyak lagi sebenarnya.
Bilang-bilangan itu menunjukkan bukan terfokus pada 20 lebih itu, bahkan adalah nak Rasulullah SAW nak tunjuk banyaknya ganjaran, bukan 20 lebih. Ada tu pandangan lain. Ada. Wadzalika, dan demikian itu, anna ahadahum, dan demikian itu, dan sebab dapat darjat. Demikian itu, anna ahadahum, bahawasanya salah seorang daripada orang sembahyang jemaah itu, idza tawaddaa, ketika mana dia berwuduk, dia sengaja wuduk, fa ahsanal wudu'a, maka dia mencantikkan wudu. Summa atal masjida la yanhazuhu illa as-salatu, kemudian datangnya lelaki itu akan ke masjid, la yanhazuhu illa as-salatu, tidak terpengaruh daripada orang lain. La yanhazu ay yukhrijuhu wa yunhaduhu, iaitu tidak lari daripada niat dia, tidak keluar daripada niat dia untuk sembahyang berjemaah, illa salat, kecuali salat. Ini salat ada alif lam di situ. Illa salatu, iaitu alif lamul ahdi, yang bermaksud salat berjemaah. Salat berjemaah. Kalau kita tengok sini, mula-mula lelaki itu, salah seorang daripada orang sembahyang jemaah itu, mengambil wuduk dengan sehabis baik. Fa ahsanal wudu, sehabis baik. First, barulah dia datang ke masjid. Summa atal masjid, kemudian dia baru datang ke masjid. Kemudian la yanhazuhu illa salatu, tidak terganggu, tidak keluar niat dia, kecuali niat nak sembahyang berjemaah, jaga niat. Jadi first kali kita kena ambil sembahyang di rumah, baru mari masjid. Sebab dalam hari ini fa ahsanal wudu'a, first, mula-mula sekali fa ahsanal wudu'a, ambil sembahyang dulu, comel, ambil sembahyang comel. Summa atal masjid, kemudian baru mari masjid. La yanhazuhu illa salatu, dan mari masjid, nak mari masjid tu jangan ada gangguan niat tu daripada selain daripada nak apa ni, nak sembahyang berjamaah. La yuridu illa salata, tidak dikehendakinya kecuali salat berjemaah. Lam yakhuttu khatwatan, lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidak melangkah satu langkah kecuali diangkat baginya, biha lahu biha, dengan sebab sembahyang berjamaah itu, dengan sebab niat itu, darajah, satu darjat. Lakoh satu, nak mari masjid, semolek-moleknya kena mari jalan kaki. Umur-umur dekat, semolek-moleknya mari jalan kaki. Sebab apa? Dalam hadis ini sebut lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Satu langkah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat dengan niat dia betul tu, mengangkat satu darjat. Satu langkah satu darjat, satu langkah satu darjat. Sebab itulah ada ulama mengatakan bahawasanya mari semayang itu, cara berjalan kaki itu lebih afdal, ataupun yang boleh, yang ada kemampuan, mari jalan kaki. Sebab apa? Dikira satu langkah satu darjat.
Wa hutta anhu biha khati'atan, dan dileburkan. Hutta dileburkan, digugurkan daripadanya, daripada lelaki itu, biha dengan sebab niat dia, khati'atan, satu kesalahan. Jadi satu lakah satu kesalahan, satu lakah satu kesalahan, satu darjat. Dua kali boleh. Jadi kalau banyak lakah, maka kita ni hak banyak dosa dah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan kita. Satu lakah satu keampunan, satu leburan kesalahan, satu lakah satu leburan kesalahan. Hatta yadkhulal masjidah, sehinggalah masuknya lelaki tersebut akan masjid. Sehinggalah masuknya lelaki tersebut masjid, ke masjid. Jadi berapa ribu kaki dia? Berapa ratus kaki, berapa puluh kaki dia mai masjid. Maka banyak itulah Allah SWT menggugurkan kesalahan dia, dan banyak itulah juga Allah mengangkat darjat satu lakah satu darjat. Fa idza dakhala al masjid, maka ketika mana masuknya lelaki itu ke masjid, kana fi salati, adalah dia itu kira sembahyang berjemaah dah. Baru masuk masjid, kira sembahyang berjemaah dah. Sebab apa? Sebab niat ni Imam Nawawi susun hadis ini bab niat ni. Sebab orang yang menjaga niat ni penting. Bila masuk masjid, jaga niat. Niat apa? Niat nak sembahyang berjamaah. Niat nak sembahyang berjamaah. Jadi bila dia jaga sembahyang niat itu, Allah SWT kira masuk je masjid, kira sembahyang jemaah dah. Pahala dia. Tengok dalam dalil falihin begitulah. As-salah di sini, as-salah kira pahala sembahyang berjemaah. Maka natis salatu hiya tahbisuh, selagi mana dia tidak selagi mana Allah solat itu hiya tahbisuh, niat dia masih lagi mengepung, ataupun masih lagi niat dia tak diganggu oleh benda lain. Niat nak sembahyang berjemaah tu tak ada gangguan. Ma kanatis salatu hiya tahbisu. Allah SWT kira sebagai solat berjemaah. Masuk niat masih lagi nak sembahyang berjemaah, lalu Allah SWT akan kira sembahyang berjemaah start daripada masuk lagi. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan malaikat yusalluna ay yad'una. Yusallu maksud yad'una. Dan malaikat berselawat, iaitu berdoa ke atas setiap daripada mereka yang sembahyang berjemaah, daripada kamu yang sembahyang berjemaah, ahadikum, madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Sampai bila malaikat nak doa ni, selagi mana fi majlisihi alladhi shalla fihi, pada majlis, pada majlis lelaki itu yang mana ada lagi orang sembahyang padanya. Lagi mana orang sembahyang, orang dah habis hari sembahyang, lagi itulah malaikat doa. Doa ke dia. Hak pertama tadi, Allah SWT sebelum masuk pintu masjid, Allah SWT kira sembahyang berjemaah. Yang kedua, apabila dia sembahyang berjemaah, malaikat berdoa bertusuk, berdoa. Sampai bila doa malaikat tak terputus ini?
sampailah lagi mana orang yang ada lagi sembahyang, lagi itulah malaikat berdoa. Lalu saya rujuk pada dalil falihin, iaitu syarah bagi hadis Riyadhus Shalihin ini, itu majlisihi di sini majlis shalla fihi, ini maksudnya salat yang tamah, salat yang tamah. Jadi malaikat akan berdoa kepada orang yang sembahyang salat tamah, salat yang 5 waktu itu, salat tamah. Salat tamah, salat zuhur ke ada. Lagi mana dah habis lagi sembahyang salat zuhur, lagi itulah malaikat doa. Ada. Lagi mana tak habis lagi sembahyang salat berjemaah, lagi itulah malaikat doa. Ada. Jadi apakah malaikat doa ini? Yaquluna, berdoanya malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Itu doa malaikat yang selalu malaikat berdoa kepada kita apabila kita sembahyang berjemaah. Apa? Yang pertama, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilahnya. Orang sembahyang jemaah ni malaikat doa, ya Allah rahmatilahnya, ya Allah ampunilah baginya, ya Allah tub alaihi, terimalah taubatnya ke atasnya, taubat ke atasnya. Malam yu'zi fihi, itu 3 doa yang malaikat doa, selalu berdoa ulang selagi mana tak habis sembahyang berjemaah. Malam yu'zi fihi, malaikat doa ni, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ada lagi sini. Siapa bila malaikat doa ni? Ada. Malam yu'zi fihi, selagi mana tidak melakukan oleh lelaki tersebut perkara yang zalim, perkara yang yu'zi, perkara yang buruk lagi yu'zi. Kalau tengok dalam syarah, begitu, tengok syarah begitulah, disebutnya lagi mana tidak lelaki itu buat perkara yang zalim ataupun tidak buat perkara yang lara, yang selain daripada sembahyang tadi. Ada lagi itulah, kalau tak buat perkara yang zalim, perkara yang lara, yang selain daripada sembahyang, malaikat doa. Ada satu lagi, malam yuhdis fihi, lagi mana malaikat akan berdoa juga, lagi mana tidak berhadas, tidak berhadas padanya, pada lelaki tersebut, tidak berhadas. Lagi mana dia tak berhadas, tak ketuk, berhadas kecil, ketuk, ataupun apa-apa hadas besar ke hadas kecil ke, lagi mana tak berhadas, malaikat akan berdoa, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Muttafaqun alaihi, wa hadha lafzu Muslim, wa hadha lafzu Muslim. Hadis ini hadis daripada lafaz Imam Muslim. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini tidak lain tidak bukan apa yang kita boleh mengambil pengajaran daripadanya. Yang pertamanya kita dapat mengambil pengajaran tentang fadilat sembahyang berjamaah. Sembahyang apa? Sembahyang berjamaah. Fadilat sembahyang berjemaah ni Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maafkan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita banyak dalam banyak hadis, di antaranya hadis ini. Dan hadis lain yang disebut orang sembahyang berjemaah ini 27 kali darajah. Itu salah satu. Dan ada yang menyebut, ada dalam hadis lain sebut, siapa yang sembahyang berjemaah 40 hari berturut-turut mendapat fadilat sekian. Lalu kita pun berusaha nak sembahyang,
Sembahyang berjemaah 40 hari. Ya tak? Sembahyang berjemaah 40 hari. Mayang. Jadi apabila kita berpegang dengan satu hadis, maka kita pun berusaha 40 hari itu sahaja. Bahkan lepas pada 40 hari kita pun bertiltih. Apa panggil bertiltih? Sedangkan banyak lagi hadis lain yang boleh mendorongkan kita, mendorong kita untuk kita terus sembahyang berjemaah, bukan sekadar 40 hari, bahkan lebih lagi. Jadi ambillah hadis, pilihlah hadis, ataupun ambillah hadis yang boleh memberi semangat kepada kita untuk terus beribadat, seperti hadis pada malam ini, siapa yang sembahyang berjemaah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran, akan mengangkat darajat dia 20 lebih, bid'an wa 'ishrina, 20 lebih darajat. Itu. Jadi antara kelebihan hadis ini adalah begitu, antara adalah tasji' ataupun memberi semangat kepada kita untuk terus sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah. Lalu sembahyang berjemaah ini perlulah kita berterusan, kerana ada ulama yang meletakkan wajib sembahyang berjemaah bagi orang lelaki. Jadi mazhab kita memang sunat, fardu kifayah, akan tapi sunat di situ adalah masih lagi penting, iaitu sunat muakkad bagi lelaki. Sunat muakkad, iaitu sunat yang ditekankan. Jadi sembahyang berjemaah ini adalah perkara yang penting, yang perlu kita dalami, yang perlu kita perhati, yang perlu kita usahakan, yang perlu kita perjuangkan. Kita dulu sibuk cerita tentang Palestin, kita dulu sibuk cerita tentang negara yang berperang. Lalu tak adakah dalam dalam hati kita ini untuk meniru mereka? Memang mereka berperang, lalu kesian, apa istifadah daripada peperangan tersebut? Kita kena ambil. Bukan tengok orang perang, oh siang, lepas tu tidur. Subuh gajah lalu esok, contohnya. Bangun pagi esok, Allah pukul 8. Tengok video banyak sangat, perang di Palestin. Bangun lewat siapa, tak jadi gitu. Sepatutnya kita kena ambil istifadah. Kenapa mereka boleh keimanan yang begitu kental? Macam mana mereka dapat keimanan yang begitu kental sehingga kan disekat semua perkara, masih lagi mereka mengekalkan ataupun menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tengok contoh-contoh mereka, walaupun masjid dirobohkan, walaupun mereka diancam, siapa masuk dalam masjid aku tembok, masih lagi ramai yang masuk Masjid Aqsa. Ramai mana lagi usaha nak masuk. Kalau kira askar Israel dulu sekak macam ni, tak masuk Masjid Al-Aqsa. Tapi ramai lagi nak semayang. Rela semayang luar, takut apa matinya. Jadi kita ni apa tengok, jangan tengok saja. Ambil istifadah. Macam mana mereka menjaga sembahyang, lebih-lebih lagi sembahyang berjemaah. Macam mana mereka menjaga. Saya tengok dalam video pun, tengok video juga, tapi apalah bang bagi esok. Jadi macam mana mereka boleh sembahyang dalam keadaan masjid sudah runtuh, di sebelah ni runtuh, ada ruang sikit, maka dia sembahyang secara berjemaah. Tidak takutkah mereka? Lalu kita pun dapati Allah hebatnya iman mereka. Macam mana mereka mendapat iman sekuat itu? Mendapat iman sekuat itu. Lalu mereka yang perlu kita contohi adalah salah satu daripada orang yang mendapat nikmat di akhirat kelak. Seperti mana dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala sebut, ulaika alladzina an'amta alaihim, mereka yang mendapat nikmat adalah an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin
Wasyuhada. Tengok wasyuhada ni. Ada. Wasyuhada. Jadi merekalah yang mendapat nikmat. Lalu kita sebut dalam surah Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan-jalan yang telah mendapat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami jalan-jalan mereka yang telah mendapat nikmat. Dah. Hai sebut. Ni hai sebut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu kita tak tertanya siapakah yang mendapat nikmat. Lalu Allah SWT sudah buktikan dalam surah An-Nisa, minan nabiyyin. Lalu kena ikut nabi-nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang benar, ikut orang-orang yang benar. Dah. Jangan duk ikut orang-orang yang salah. Dah. Wasyuhada, dan ikut orang syuhada. Lalu kita sekarang ini dicontohi oleh Allah SWT. Mereka yang syuhada ini, macam mana mereka dapat iman yang sekuat itu di Palestin, macam mana? Lalu kita kaji. Nak ikut macam mana? Kita ikut cara dia lah. Sembahyang, walaupun ada apa-apa pun, walaupun ada ancaman, tetap sembahyang. Walaupun sakit, tetap sembahyang. Itu asal, antara salah satu lah. Antara salah satu. Jadi saya tekan bab sembahyang ni, saya tak ceritalah bab lain. Jadi mereka walaupun bagaimanapun, walaupun dalam keadaan kebuluran sekalipun, mereka tidak meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Itulah. Jadi kita nak cerita sekarang ini kelebihan sembahyang berjamaah. Begitu. Mereka syuhada itu menjaga solat berjamaah. Solat berjamaah. Jadi antara kelebihan hadis ini adalah fadilat sembahyang berjamaah. Saya tegang sekali lagi, fadilat sembahyang berjamaah di sini, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut salatul jamaati melebihi, solat jamaah itu melebihi solatnya di rumah dan di suk, di pasar. Lebih berapa? Lebih bid'an wa 20 darajah, 20 lebih darajat. Sebab apa? Sebab orang nak pergi sembahyang di masjid ini, maka mereka akan fa ahsanal wudu'a, maka dia mencantikkan wudu. Jadi kita di rumah ni kena cantik dulu wudu. Ambil sembahyang dulu. Biasa orang mandi dulu main masjid ni, sunat kan mandi kan? Bersihkan diri tu sunat main masjid. Gosok gigi sunat. Buat dulu. Barulah ambil sembahyang comel, fa ahsanal wudu'a. Ambil sembahyang comel, baru mari masjid. Baru mari masjid. Kecuali ada beberapa yang darurah, tak boleh nak buat. Orang yang dedas, bahasa mudah, minta maaf sebut dengan izin, beser atau dedas. Orang dedas ni dia terkecuali sebab apa? Dia kena tajdid sama wuduk dia. Kena tajdid sama wuduk. Pakaian kena tukar sama. Jadi apabila dia mari masjid, dia di rumah dia tak dia ambil wuduk pun, oleh kerana dia dedas ataupun dia ada nyakit gitu, maka dia pun tak boleh nak kekalkan wuduk, maka terpaksa mari ambil wuduk di masjid. Jadi apa yang diberi pengajaran ketika mana kita dengar kuliah ke, dengar apa ke, jangan kita tengok orang. Jangan kita tengok orang, oh ni tak ikut hadis ni, lalu kita pergi katuk atas kepala dia, sedangkan dia ni sakit, kita tak tahu. Jangan. Kita apabila kita dengar kuliah ni, kita beramal untuk diri kita saja. Beramal untuk diri kita saja. Jangan duduk tengok orang lah. Jadi ambil air sembahyang di rumah dulu. Summa atal masjid. Kemudian barulah datang ke masjid dan jaga niat. Datang masjid, jaga niat. Jaga niat. Betul-betul niat apa kena jaga? Niat aku mari ni masjid ni nak sembahyang berjemaah. Lalu orang pun siapa gitu,
Nak gimana tu? Tak nampak kau saya nak pergi masjid ni. Ada macam tu. Lalu dia ajak sembang apa semua. Tapi walaupun orang ajak sembang, janganlah sombong nak pergi masjid tutup telinga apa tak boleh ganggu, tak boleh lari niat, bukan. Ada lari ni. Walaupun kita bertegur siapa pun, niat kita masih lagi ada nak sembahyang berjemaah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi jaga niat, mari masjid jaga niat ada. Dan yang ketiga adalah sebaiknya mari berjalan kaki. Sebab apa dalam hadis ini sebut satu lakah satu darjat satu keampunan. Satu lakah satu darjat dan juga satu keampunan. Satu pengguguran khati'ah, pengguguran keburukan, ada kesalahan. Jadi satu lakah satu darjat dan satu penghapusan kesalahan. Jadi betapa baiknya ulama mengatakan kalau kita sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat dalam fiqh tersebut, sunat kita lalu ikut jauh. Nak pergi masjid lalu ikut jauh, balik ikut dekat. Mai Jumaat. Ada. Ni. Sebab apa? Di antara salah satunya satu langkah satu darjat, satu langkah satu penghapusan dosa. Ada. Itu antara kelebihan dia. Jalan mari masjid. Apabila kita masuk masjid, maka Allah SWT kira dah. Sebab apa? Sebab niat. Niat. Itu penting niat ni. Niat apa? Niat nak sembahyang berjemaah. Allah SWT kira dah sembahyang, pahala sembahyang berjemaah. Masuk masjid. Dan kemudian malaikat-malaikat akan mendoakan kita ketika mana kita dalam salat. Malaikat doa kita. Lalu apabila malaikat doa yang maha ni, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ni semua doa-doa yang maha. Apabila malaikat mendoakan kita, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Ada terjemahan lain sebut Allahumma arhamhu, bermaksud ya Allah kasihanilah dia. Dia banyak dosa, ya Allah kasihanilah dia. Ada. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah akan dia. Dia ni banyak dosa, ya Allah ampunilah dosa dia. Malaikat doa ke kita. Sebab apa? Sebab kita mari sembahyang berjemaah dengan niat yang betul. Niat yang betul. Syarat juga iaitu niat yang betul. Tiba-tiba mari masjid, niat tak betul. Mari masjid nak pergi tandas saja. Mari masjid ni orang azan dah, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu mari kita dah saja, rugilah kita. Rugilah kita. Ada. Mari masjid, mari nak mencuri. Korek tabung masjid. Ada. Rugilah dia. Ada. Tak adalah doa-doa ini. Ada. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdith fihi. Itulah, selagi mana kita tak buat perkara yang buruk, selagi mana kita tidak berhadas, maka malaikat akan mendoa, terus berdoa kepada kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Kerana masa sudah habis. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Kullu min indillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.